salam sejahtera. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Apa akan berlaku kepada kerajaan, kepada Anwar Ibrahim, sekiranya DAP keluar daripada kerajaan ataupun menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Saudara-saudara, saya kongsikan perkara ini kerana sebelum ini DAP ada membuat kenyataan berkaitan dengan kongres yang mereka akan lakukan bagi menetapkan pendirian mereka. Hello semua, salam sejahtera. Sebentar saya ingin kongsi kepada Anda tentang satu produk yang sangat istimewa dan satu produk yang hanya satu-satunya ada di dunia, yaitu terapi imun ataupun transfer factor for life. Kepada Anda yang mempunyai penyakit kencing manis, kolesterol, darah tinggi, masalah jantung, gastrik, gout, autoimun, penyakit kulit, dan apa saja masalah kesehatan Anda, saya ingin memperkenalkan kepada Anda satu produk untuk mendidik sistem imun, menjaga sistem imun kita, dan menjadikan sistem imun kita ini bijak, pandai melawan penyakit. Transfer factor, terapi imun, bukan obat. Terapi imun tidak menyembuhkan penyakit, tetapi terapi imun adalah untuk sistem imun badan Anda. Kepada Anda yang mempunyai masalah kesehatan, Anda perlu mendidik sistem imun Anda. Anda perlu menjadikan sistem imun badan Anda kuat untuk melawan berbagai jenis penyakit. Terapi imun untuk mendidik sistem imun badan dan sistem imun badan Anda yang akan melawan penyakit-penyakit tersebut. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Dalam kerajaan. Jadi saya pun berpikir, adakah DAP ingin menarik sokongan ataupun keluar daripada kerajaan, ataupun semua menteri DAP meletakkan jawatan. Saudara-saudara, berkaitan dengan mafia korporat yang dikaitkan dengan SPRM. Jelas DAP menolak perkara ini dan mahu ada siasatan terhadap perkara ini ataupun RCI. Kritik kerajaan berkait SPRM, DAP mahu menegaskan kemandirian. Lim Guan Eng dalam satu kenyataan berkata, DAP mungkin awalkan kongres khas jika kabinet tolak RCI. DAP yang sebelum ini mengumumkan bakal mengadakan kongres khas pada 12 Julai bagi perwakilan parti, memutuskan sama ada pemimpin mereka harus melepaskan jawatan kerajaan atau tidak. Namun penasihat parti, Lim Guan Eng dilaporkan berkata, kongres khas itu mungkin diawalkan jika mesyuarat kabinet esok menolak cadangan untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja ataupun RCI. Maknanya esok adalah pada hari ini 27 Februari. Jika mesyuarat kabinet esok menolak cadangan untuk menubuhkan RCI bagi menyiasat dakwaan bahwa SPRM bersekongkol dengan mafia korporat. Jika kabinet tidak menerimanya, kongres khas yang dirancang untuk Julai mungkin diawalkan, tidak perlu menunggu sehingga 12 Julai. Ini kerana Anthony Locke, Setiausaha Agung kami, dan pengerusi Gobind Singh Dio juga bersetuju tentang keperluan RCI. Dalam kenyataan yang lain, penganalisis kata DAP mahu menjauhkan diri daripada persepsi ia pak turut berkenaan reformasi institusi. Kritikan terbuka DAP terhadap cara kerajaan mengendalikan tuduhan terhadap SPRM bertujuan untuk menjauhkan parti itu daripada persepsi bahwa ianya hanya pak turut dalam pentadbiran madani, kata seorang penganalisis. Syazza Shukri dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berkata, parti itu berhasrat untuk menegaskan kemandirian walaupun sebagai komponen utama dalam kerajaan perpaduan.
Beliau berkata DAP secara sedar sedang berusaha mengelak daripada dipalit dengan tadbir urus gaya UMNO yang mana MCA dan MIC dikatakan sekadar memerhatikan dakwaan-dakwaan rasuah semasa pentadbiran Barisan Nasional. Jika DAP berdiam diri, ia berisiko dilihat sebagai bersubahat dan lemah. Atau lebih teruk lagi, diserap ke dalam takbir urus gaya UMNO yang mengutamakan kerajaan berbanding kepentingan awam. DAP tahu bahwa kerajaan perpaduan akhirnya akan berhadapan dengan pengundi semula. Jadi mereka mesti menunjukkan bahwa mereka tidak sekadar mengikut PM Anwar tanpa soal. Jadi, kalau RCI tidak dibuat, adakah ini bermakna Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ataupun majority kabinet tidak mahu SPRM disiasat berkaitan dengan mafia korporat? Dan yang menariknya, saudara-saudara, saya kongsikan kepada Anda. Kalau DAP keluar dari kerajaan perpaduan, kerajaan madani, beberapa benda besar boleh berlaku. Pertama, kerajaan boleh hilang majority. Kedua, Perdana Menteri boleh hilang sokongan. Ketiga, rundingan politik besar-besaran. Boleh jadi parti lain masuk tampung kekosongan. Atau berlaku penjajaran semula, realignment macam selepas PRU 15 dulu. Dan yang paling teruk, saudara-saudara, selain daripada kestabilan politik tergugat, ekonomi dan pelabur boleh, impak ekonomi dan pelabur boleh menjadi negatif. Pasaran biasanya tidak suka ketidaktentuan politik. Ringgit, saham, sentimen pelabur boleh terkesan sementara waktu. Jadi kalau Perdana Menteri hilang sokongan, mungkin boleh dilakukan undi percaya, ataupun Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, memohon bubar parlimen dan pilihan raya umum diawalkan. Jadi berkaitan isu ini, saudara-saudara, apa komen Anda? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan. Apa kabar Jolo? Nama yang tidak asing lagi ataupun nama yang menjadi buruan. Bukan sekadar SPRM, polis, tetapi juga Interpol. Saudara-saudara, di manakah lokasi Johlo pada ketika ini? Adakah beliau masih hidup? Karena kita tidak mendengar kabar beliau. Di manakah lokasi beliau? Adakah beliau hilang entah kemana? Ataupun beliau sudah tidak ada? Nah, ini menjadi persoalannya karena kita tidak mendengar kabar terkini berkaitan dengan Johlo. Tapi kita harap semuanya dalam keadaan yang baik dan masalah yang berkaitan dengan Johlo dan Malaysia dapat diselesaikan. Saudara-saudara, ada satu soalan. Johlo dikeluarkan daripada notis merah. Nah, ini jawabannya saya kongsikan kepada Anda. Dalang di sebalik skandal 1MDB, Low Tech Joe, yang lebih dikenali sebagai Johlo, kekal dalam senarai notis merah. Nah, kalau beliau dikeluarkan daripada notis merah, adakah beliau dibebaskan? Tapi jawabannya tidak. Karena nama beliau kekal di dalam senarai notis merah, Interpol. Tetapi ia tidak dipaparkan. Kenapa ia tidak dipaparkan? Pasti ada sebabnya. Saya kongsikan kepada Anda, nama Johlo tidak disenaraikan dalam senarai notis merah. Tidak dipaparkan pada laman web awam Interpol, kata Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution. Interpol mempunyai autonomi penuh dalam pengurusan notisnya. Kebanyakan red notice, terutamanya berkaitan jenayah keuangan, tidak dipaparkan pada laman web awam Interpol, kata Saifuddin. Hanya pihak berkuasa polis, negara, berkaitan yang mempunyai akses kepada pangkalan data ini untuk tujuan penguatkuasaan. Kes ini melibatkan bidang kuasa undang-undang pelbagai negara. Pendedahan status terperinci secara terbuka boleh mengganggu strategi diplomatik dan perundangan yang sedang berjalan. Keutamaan kerajaan adalah memastikan pemulangan aset negara. Sebarang kenyataan umum mengenai status lokasi
atau notis individu boleh menjejaskan kerjasama sensitif dengan negara-negara luar yang sedang membantu kita. Oleh itu, kerajaan tidak boleh mendedahkan perincian status semasa di peringkat antarabangsa secara terbuka demi menghormati autonomi Interpol serta menjamin kejayaan rundingan dan penyelesaian kes yang melibatkan banyak negara ini. Beliau berkata demikian dalam menjawab soalan Chong Zemin, PH Kampa.